الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, marilah pada hari yang barakah ini kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, keizinan, kesehatan dan kelapangan kepada kita semua untuk hadir ke rumahnya pada hari dan bulan yang mulia ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita merenung dua ayat daripada surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan pemujaan kepada berhala dan tenung masjid itu adalah suatu benda yang keji dan terkutuk dan merupakan amalan syaitan. Hendaklah kamu menjauhinya. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Kata Allah lagi, sesungguhnya syaitan ataupun iblis syaitan itu menghendaki supaya kamu terus berbalah dan bermusuhan sesama kamu dengan akibat arak dan judi, dan menjauhkan kamu daripada ingat kepada Allah dan salat. Dan apakah kamu tidak memperhentikannya? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua ayat yang dibacakan ini menunjukkan betapa jelas dan tegasnya Allah dalam memberikan larangan kepada kita semua daripada terlibat dengan perkara yang diharam dan dilarangnya ini. Akibat daripada apa yang dilarangnya itu, kalau sekiranya kita lakukannya, maka berlakulah apa yang berlaku. Kerosakan, kefasadan dan kehancuran kepada masyarakat dan negara ini. Lebih-lebih lagi dalam negara kita dengan impian keluarga Malaysia
untuk mencapai tahap kemakmuran dan kesejahteraan pasti tidak mampu dan tidak dapat untuk dicapai dengan sebaiknya sekiranya najis arak ini ataupun judi ini terus berleluasa dengan data yang dikeluarkan. Kerajaan negara kita membelanjakan sekitar 2 bilion setahun untuk arak dan sekitar 9 bilion lebih untuk perjudian yang dilakukan oleh warga negara kita ini, menunjukkan keadaan ini amat parah dan amat membimbangkan, bukan hanya kepada orang-orang yang bukan Islam, malah orang-orang Islam yang terlibat dengan arak dan judi ini juga meningkat. Sama ada secara lesen ataupun secara tidak ada lesen, berlaku berleluasa yang mengakibatkan kehancuran sesebuah negara itu. Maka sebab itulah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ramai di kalangan penduduk Madinah itu yang minum arak, yang menyimpan tungtung arak di rumah mereka dan juga terlibat dengan judi ini. Lalu ditanya soalan itu kepada baginda. Allah merakamkan di dalam Al-Quran, ditanya kepada kamu tentang arak dan judi ini. Lalu Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya keduanya itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak dilarang secara terus, sehinggalah berlaku suatu peristiwa. Seorang penduduk Madinah disebut orang muhajir ataupun orang muhajir, bila dalam keadaan mabuk dia membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tetapi dibacanya Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Bila sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang tidak betul akibat mabuk itu, aku sembah apa yang kamu sembah. Maka akhirnya turunlah ayat yang kedua. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu salat dalam keadaan mabuk. Akibatnya mungkin di sana berlaku kesilapan dalam bacaan Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya larangan secara langsung terus ayat Al-Ma'idah 90 dan 91 yang dibacakan tadi. Akhirnya para sahabat balik ke rumah-rumah mereka. Ada yang menyimpan sebahagiannya tung arak itu. Akhirnya menuanglah tung arak yang mereka simpan, sehingga dalam kitab menyebut mengalir dan membanjiri bandar Madinah dengan arak yang telah dituang oleh para sahabat. Ini suatu gambaran yang sangat jelas bagaimana suatu iltizam, pelaksanaan kepada syariat Allah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan penduduk Madinah itu. Apabila tegas arahan daripada Allah, terus mereka bertindak melaksanakan, karena itu arahan daripada Tuhan yang menciptakan. Mereka tidak minta kepada Nabi untuk menangguhkan arahan itu, ataupun berkata biarlah kami habiskan stok yang masih ada. Tetapi kerana itu larangan Allah secara jelas dan tegas, fajtanibu,
la'allakum tuflihun. Mereka bertindak melaksanakan perintah Allah, mengatasi segala hawa nafsu dan kehendak mereka sendiri, semata-mata tunduk dan patuh kepada perintah Allah, terus mereka bertindak melaksanakannya. Hari ini kita sudah jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah lengkap diturunkan, ayat-ayatnya sudah kita baca, sudah lama, tetapi perlaksanaannya masih belum menyeluruh. Sekalung ucapan tahniah kepada kerajaan negeri Kelantan 1990, kerajaan negeri Terengganu kemudiannya, dan kerajaan negeri Kedah yang telah menguatkuasakan peraturan ini untuk memastikan permis-permis judi tidak beroperasi dalam 3 negeri ini dan menghadkan jualan arak di tempat yang tertentu, bukan terbuka, termasuk di 7-Eleven dan seumpamanya. Undang-undang dan peraturan ini dikuatkuasakan oleh pemerintah dengan kuasa yang diberikan, dengan kuasa politik dan kehendak orang-orang politik yang mahukan negeri ini bebas daripada perkara ini. Mereka telah melaksanakan amanah itu. Satu jawaban yang menarik yang diungkapkan oleh Menteri Besar ketika menyatakan hasratnya ini, bahawa apa yang kita lakukan ini adalah tanda syukur kita kepada nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah mengurniakan kepada negeri kita dengan pelaburan yang datang dari luar negara yang mencapai angka sekitar 48 bilion. Walaupun dalam keadaan negara dilanda dengan pandemik COVID-19 ini, pelabur datang untuk melabur di negeri kita, yang mungkinkan mendapat nikmat itu kepada rakyat di negeri ini dengan peluang pekerjaan dan seumpamanya, yang insya Allah akan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat negeri ini. Allah lah yang mengurniakan rezeki itu. Allah lah yang memberikan suatu pilihan kepada pelabur untuk berlabur di negeri ini. Maka apakah tidak boleh dan sewajarnya kita boleh untuk menyatakan syukur kepada nikmat Allah itu dengan kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun mungkin orang berkata kita akan kehilangan cukai pintu permis-permis judi itu, mungkin kita kehilangan seumpamanya, tetapi yakinlah apabila kita taat kepada perintah Allah, Allah mengurniakan rezeki dan keberkatan yang melimpah ruah daripada unsur dan sumber yang mungkin kita tidak nampak nanti akan diperolehi, yang merupakan kurniaan yang sangat agung daripada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka yang beriman bertakwa, kita yakin dengan ayat ini, bila kita ikut perintah Allah, Allah akan datangkan jalan keluar dalam persoalan yang macam-macam. Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang memiliki segala khazanah di langit, lautan dan di bumi ini, Allah boleh memungkinkan segala-galanya. Tinggal lagi persoalan keyakinan, confident yang mesti ada kepada kita orang Islam dan pemimpinnya. Apabila kita menyatakan beriman kepada Allah,
maka kita akan terus meneliti Al-Quran yang menjadi panduan kita. Allah menyebut dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya larangan arak judi ini sangat jelas di dalam Al-Quran. Termasuk larangan-larangan yang lain yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan riba, yang berkaitan dengan muamalah yang disebut jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jangan ada padanya unsur gharar, tipu daya dan sebagainya. Semua urusan di dunia ini sudah ada SOP-nya yang digariskan oleh syariat Islam yang sangat agung. Tinggal lagi pemimpin, orang-orang yang diberikan amanah ini, apakah mereka mahu ataupun sebaliknya. Kalau mereka mahu, mereka boleh melakukannya. Sebab itulah hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahra pernah mengungkapkan kata-katanya adalah suatu yang hairan bagi pemimpin negara umat Islam apabila mereka mengaku Muslim, tetapi dalam mengatur sistem kehidupan negara mereka lebih berminat dengan faham komunisme, lebih berminat dengan faham pragmatisme, kapitalisme, dan ism-ism yang lain. Dan mereka tidak kagum pun dengan syariat Islam yang diturunkan Allah, yang dibuktikan Nabi dan para sahabat, Khulafa ar-Rasyidun, dan orang-orang yang kemudiannya yang terbukti berjaya dengan syariat Islam ini. Maka sebab itulah hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyokong apa yang dilakukan ini dengan memasang banner, spanduk dan sebagainya, menyokong segala apa yang dilakukan oleh pemimpin bagi menyatakan kesedaran kepada masyarakat dan rakyat untuk kita bebaskan negeri dan negara kita daripada najis judi ini dan juga najis arak ini. Walaupun di sana ada suara berkata itu hak asasi manusia, itu hak orang bukan Islam, itu hak ini dan sebagainya, maka pemimpin-pemimpin Islam yang bijaksana akan melihat masalah yang lebih besar. Malah kalau kita membaca kajian agama-agama yang lain pun menolak perkara yang keji ini, karena ia meruntuhkan rumah tangga, meruntuhkan keharmonian masyarakat. Akhirnya berlakulah jenayah yang pelbagai, karena arak adalah ibu segala kemungkaran dan kemaksiatan, yang disebut ummul khaba'ith, ibu kepada kemaksiatan dan kerosakan. Bila manusia itu mabuk, dia gamak untuk bunuh, dia gamak untuk mencuri, dia gamak untuk berzina, termasuk mungkin dengan ahli keluarganya sendiri. Ayo hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, atas kesedaran ini, marilah dengan ujian yang Allah masih menguji kita dengan COVID ini, marilah kita meneguhkan janji kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, yang yakin dengan perintah Allah, segala larangan Allah kita patuh, segala tegahan Allah kita patuh. Jangan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan terus-menerus melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mengambil sedikit pengajaran daripada ayat yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 ini menjadi renungan kita bersama. Seterusnya kita bebaskan negeri dan negara kita
dari unsur maksiat dan mungkar yang insya Allah akhirnya tahun 2022 negara kita bergerak dengan keadaan yang diberkati oleh Allah dalam konteks keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang diberkati oleh Allah dalam arti kata taat dan patuh kepada syariat Allah insya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.